Selamat malam. Okay. Saya tunggu beberapa orang masuk. Lepas tu kita start lah. Okay. Untuk yang tutorial pertama ni bukanlah nak ajar melukis, cuma kita nak tahu apa dia peralatan dan bahan-bahan lukisan. Sebab ramai yang tak tahu kan. Okay, jadi dekat sini saya mulakan je lah nanti siapa-siapa yang terlepas tu boleh tengok dekat ulangan, sebab kan kalau orang lain tengok lama pula. Okey, jadi dekat sini nampak ni. Untuk permulaan kita kena ada bahan-bahan ni dululah. Berus, lepas tu kalau kita nak testing nak lukis tu kena ada sketchbook ataupun canvas macam tu, canvas. Ini kalau dah pro lah tak pro sangat pun macam saya pun boleh lah nak pakai. Lepas tu warna. Okey, warna ni nanti saya tunjukkan apa dia jenis-jenis warna. Okey, cat yang kita nak guna. Okey. Lepas tu okey, ni antara contohnya. Dan yang paling penting, yang ini walaupun nampak macam biasa masking tape ni, tapi kalau untuk melukis memang sangat berguna. Kalau tak ada ni macam tak lengkap lah. Masking tape ni perlu ada. Okey, lepas tu ni palette. Okey, palette untuk kita letak apa tu, cat. Tak kisahlah kalau tak ada macam tu, pakai je penutup tupperware ke apa pun tak ada masalah. Kemudian okey, itu antara bahan-bahannya lah, pensel dan sebagainya. Okey, sebab ramai yang nak tahu tapi mungkin bahan yang kita ada tak sama kan, sebab bukan semua orang yang ada cat mahal ke cat ataupun peralatan macam berus semua kan. Jadi nanti untuk tutorial akan datang, korang dah tahulah bahan apa yang korang nak pakai. Okey, mula-mula sekali saya kenalkan bahan yang kita perlu ada lah. Paling-paling tak ada full set, at least adalah 1-2 kan. Okey, yang utamanya pensel lah kalau kita nak draft kan. Okey. Lepas tu dia berus ni nanti dulu, sebab berus ni dia terlampau banyak, nampak tu. Ada macam-macam jenis berus. Nanti saya explainkan apa kegunaan dia, tapi kita tengok bahan asas dulu. Pensel, berus lukisan kalau kita nak guna cat air. Sketchbook. Okey, sketchbook ni dia ada banyak jenis tau. Okey, macam dekat sini sebab okey, dia ada 2. Okey, nampak. Kalau kita nak pergi kat kedai, okey, waalaikumsalam. Okey, mana yang saya sempat baca tu, saya bacalah. Kalau ada nak tanya waktu live ni boleh tanya, senang. Jadi saya boleh tunjuk mana-mana yang tak faham kan. Okey, beza 2 ni, nampak? Sketchbook dengan watercolor paper ni dia lain tau. Okey, tengok ini yang biasa kita beli untuk kat sekolah anak-anak kita pakai. Warna putih. Okey, warna putih. Dia punya permukaan ni dia nipis sikit. Okey, kadang-kadang bila terlampau basah, kertas tu akan mengembang dan berbulu. Okey, kalau macam ni, yang watercolor paper ni dia memang khas untuk penggunaan air yang banyak. Okey, nampak warna dia lain, warna dia kuning. Okey, ni saya guna untuk praktis lah ni. Okey, dia lain. Jadi kalau banyak air, kadang-kadang bila kita pakai terlalu banyak air, guna dekat kertas yang warna putih ni, kertas ni akan berbulu kan. Berbulu dan kadang-kadang akan tembus ke belakang. So guna yang watercolor paper ni, dia tebal sikit. Okey, dia tebal. Lepas tu kalau kita pakai banyak air pun dia takkan berbulu. Okey, tapi harganya pun tak samalah macam kertas biasa. Okey, beli yang kecil je dulu. Okey, macam ni. Okey, beza. Tapi dia tengok juga pada color apa yang kita nak pakai. Okey, ini satu. Ini jenis kertas lah. Jenis kertas ataupun dalam bentuk canvas. Okey, sekarang canvas ni dah siap. Macam ni je, senang. Tak payah dah nak berbual dalam bingkai ke apa kan. Ataupun beli canvas yang meter-meter pun ada. Tapi canvas meter-meter tu kita kena pakai hoops lah untuk regangkan dia. Okey, kemudian material untuk kertas ni dah settle.
Okey, jenis color pula. Jenis cat yang kita nak pakai. Kalau untuk baru belajar, pakai yang macam ni lah, kita biasa pakai waktu sekolah kan. Okey, beza Walaupun dua ni nampak macam sama, brandnya lah. Tapi dia lain Ini watercolor, ini poster color, dia lain. Watercolor ni dia guna banyak air berbanding dengan poster color. Jadi dia tu pasal dia sikit je. Maksudnya dia punya tube dia ni kecil je sebab dia kena campur dengan air yang banyak. Okey. Dia standard lah, biasa. Kadang-kadang dulu kan waktu kita sekolah, kita tak tahu nak beza. Kita guna je kan. Asalkan nampak dia boleh guna dengan air, kita pakai je lah. Okey. Macam ni kan. Tube kecil je. Dia pakai sikit je. Lepas tu kita campur banyak jugalah, lebih daripada 50% air. Okey, untuk kegunaan ni. Ini yang biasa-biasa je lah. Untuk permulaan bolehlah pakai ni. Okey, kita nak praktis kan. Okey, lepas tu ini poster color, dia pekat sikit. Okey. Dia warna dia lebih macam ni. Contoh watercolor. Kita nampak tak ni? Dia punya hasil dia akan jadi macam ni tau. Macam cat tu akan bercampur-campur, dia agak cair. Ini penggunaan untuk watercolor. Okey. Watercolor dia akan jadi macam ni. Dia tak pekat. Okey. Macam orang buat batik canting tu kan. Macam tu lah. Okey. Lepas tu akrilik saya tak ada pula kotak yang tube punya. Akrilik tak apalah. Okey. Yang ini oil color ni. Saya pun tak pakai sangat oil color ni. Satunya satu oil color. Tapi yang biasa saya guna, yang saya rasa mudah nak guna, saya pakai akrilik. Akrilik saya pakai macam ni lah. Saya pakai yang ni lah sebab dah banyak sangat kan nak guna. Kalau hari tu saya pakai untuk permulaan, saya guna macam ni lah juga. Dia tip kecil akrilik akrilik. Okey, akrilik ni dia cepat kering. Okey, beza dia dengan oil color tu, akrilik lebih cepat kering. Kadang-kadang kita tak sempat nak kita nak blend color dengan yang lain kan. Dia dah kering dah. Okey, dia memang cepat kering dan dia waterproof. Okey. Kalau macam color cat minyak ni pula, seminggu pun belum tentu kering. Dia memang lama. Tu pasal cat minyak ni lagi mahal lah. Okey, dia lambat sangat kering. Kadang-kadang kalau tebal, lapisan tu tebal, sebulan pun boleh jadi. Boleh pergi nak tunggu kering tu dalam sebulan pun ada. Tengok pada ketebalan kita cat tu. Okey. Tapi dia ada bahan lain. Kalau cat minyak ni jenuh pula nak tunggu sebulan. Kalau ambil tempahan orang kan kalah tempahan baju kan. Jadi dia ada bahan lain untuk dicampurkan dengan oil color ni supaya dia cepat kering. Okey, kena beli. Saya rasa saya tak ada kot bahan tu. Sebab tak apa-apa, bila dah tahu lambat sangat kering, malas nak pakai kan. Sekejap Okey, ada. Okey, yang ni. Dia kena campurkan dengan ni. Tapi macam renyah lah pula nak campur ni, saya pakai akrilik je lah. Okey, dia tak boleh, kalau kita pakai cat dia saja semata-mata, dia tepek dekat atas canvas. Walaupun nipis, contohnya macam kita kalau nipis-nipis ni pun kan, seminggu pun belum tentu akan kering. Jadi caranya kena campurkan dengan bahan lain lah bahan lain, tapi hari tu saya campurkan dengan akrilik lah. So dia okey lah, boleh dah kering. Jadi saya sendiri pun saya rasa macam tak apalah, dah mahal kan, pakailah cat akrilik, tak pakailah yang cat minyak ni. Okey, so ini jenis-jenis cat lah. Okey, kalau yang kecil macam ni, yang tube, beza dengan yang dia besar sikit, macam ni kan, nampak beza lah. Kalau ini sekali dua pakai habislah. Okey, so kita pakai yang jenis tube besar ni. Okey, itu untuk jenis color. Okey, kegunaan masking tape ni, apa kegunaan dia? Kegunaan dia satunya bila kita nak buat apa ni, dia tak saya guna. Okey, macam ni contohnya. Okey, nampak tak tepi ni?
tepi ni saya bubuh dulu masking tape. Jadi bila saya nak cat, dia tak akan comot lah. Okay, kita buat macam apa orang panggil tak nak bagi dia tembus, kena comot kat belah ni. Okay, nanti kita buka, dia akan garis lurus. Okay, itu kegunaan masking tape. Kadang-kadang waktu kita nak guna, waktu melukis pun ada juga. Contohnya, katakan saya nak cat bahagian awan kan. Saya nak cat bahagian awan, jadi nampak tak garis lurus ni? Saya tak nak comot ni, kita cat-cat terbabas ke bawah. So, kita tampal lah masking tape tu. Tapi kena banyak lah pakai. Memang masking tape ni, kalau katalah canvas ni saiz 2 kaki, makanya sepanjang-panjang dari sana sampai ke sini kita akan tepek dengan ni. Okay, sikit je kat sini je, macam tu. Tak adalah sampai bawah. Sini je, sebab kita nak bagi dia ada macam jurang, ada gap kat situ. Untuk mudahkan kerja lah. Okay, itu kegunaan masking tape. Okay, masking tape ni satu sebab dia kan tak melekat pada kertas apa semua kan. Okay, lagi. Okay, yang colour dah settle. Okay, yang ini. Okay, yang ni ikut sukalah nak yang macam ni ke. Tapi sebenarnya kalau dulu waktu kita sekolah kan, ataupun biasa-biasa, kita guna yang ni kan. Ini dia tak syok sikit tau. Sebab bukan tak syok apa, sebab kita nak blend colour tu kena permukaan yang rata je. Sebenarnya tak perlu pun benda-benda ni, cukup rata je. Tapi kalau macam saya guna cat akrilik, okay, yang seronoknya dia bila dia kering tu dia boleh macam ni kan. Nak cuci dia payah sikit lah, tunggu lama, kena rendam dulu bagi dia kembang. Tapi cumanya yang cat ni dia boleh dia macam tu je. Time ni yang geram tu pasal apa? Kita nak cabut dengan dia tu kan. Sedap je rasanya jari tu. Okay, macam ni. Ini kalau guna cat akrilik lah. Okay, macam ni. Macam tu kan. Kita tarik je. Kalau kita guna jenis plastik ni, dia senang lah sikit nak buka macam tu. Tapi kalau tebal lah, tarik je lah. Tak payah cuci, tak apa. Tapi kalau katakan yang dah kering-kering ni, kita nak bubuh warna lain, dia tak mengganggu pun. Dia tak berubah warna. Katakan yang ni warna hitam, lepas tu kita nak bubuh cat putih dan kita blend, dia tak akan ganggu cat tu. Dia tak akan mengubah warna cat tu lah. Okay, so tak ada masalah. So akrilik ni dia memang kalis air. Okay, kalau kita contohnya kita bubuh dekat sini poster colour, katakan cat kita pakai poster colour ataupun watercolour, bila dia dah kering, akrilik nak campur air pun boleh, tak campur pun boleh. Kalau kita nak buat macam ala-ala style watercolour punya tu, kita campur air lah. Okay, tengok. Boleh je, tak masalah. Dia macam mana pun dia akan cepat kering. Okay, kalau katakan ini poster colour, warna kuning kan. Lepas tu saya pergi campur warna biru. Okay, warna kuning tu dia akan terkesan juga. So, biru tu tak akan dapat biru yang sebenar lah. Itu perbezaan colour tu. Kalau akrilik tak ada masalah. Kalau minyak tu lambat lah pula. Nak tunggu kan. Okay, contohnya macam ni. Jadi macam ni pun kalau dia comot pun kita tak ada masalah. Kalau ni rendam je, nanti dia akan tertanggal sendiri. Dan senang akrilik. Itu beza dia. Okay, jadi untuk bros pula. Okay, bros saya pun tak mahir sangat sebenarnya, sebab baru lagi kan. Tapi mana yang saya tahu tu saya share je lah. Kalau ada salah ke, mana tu ada yang lagi expert, kongsi sama-sama lah kan. Okay, lepas tu untuk berus, ramai yang susah hati nak beli berus kan. Kita takut terbeli bulu apa nama ni, khinzir kan. Kan. Tapi biasa dekat kedai yang memang banyak jual berus, dia akan tulis lah mana yang non halal dan sebagainya. Cuma takut ada yang tak tulis halal ke tak halal tu. Paling mudah beli je yang nylon. Okay, nylon ni dia warna putih. Okay, sekejap saya zoom sikit. Okay, nampak tak? Ni yang nylon saya letakkan dulu. Okay, nampak? Dia tipuan punya lah, bukanlah bulu betul.
Okey, dia nylon. Jadi ini kiranya selamatlah digunakan, tak risaulah. Sebab dia bukan original punya. Okey, cari je nylon senang. Tapi biasalah, nylon ni memang murah je. Satu ni pun dalam mungkin RM1 ke RM2 kot. Tak apa Kak Ida, kita belajar. Saya pun belajar juga ni. Okey, sini nylon. Okey, yang ini pun nampak je macam konon-konon bulu binatang, tapi sebenarnya dia nylon juga. Okey, dia nylon juga. Dia kilat dia lain, nampak? Kilat dia lain. Okey, ada bulu binatang. Biasa kalau saya beli macam ni. Okey, ni memang bulu binatang. Dekat plastik tu dia sengaja saya tak buka sebab saya nak tunjuk. Okey, nampak tak dia tulis apa? Pony hair. Dia akan tulis bulu apa. Okey, kat sini dia akan tulis bulu kuda ke, ayam ke, lembu ke, dia akan tulis. Okey, tapi kalau yang non halal tu dia akan tulis non halal ataupun dia akan ada titik 3 warna merah dekat batang berus tu. Kena tengoklah. Okey, sekarang banyak dah macam-macam bulu dia. Okey. Yang ni sekejap saya keluarkan. Mana dia punya? Okey, sekejap saya cuba cari apa tu. Lupa pula. Sebab dia bezanya, kalau kita pakai yang nylon dengan bulu original ni, dia punya menyerap air dia tu lain tau. Tak, kita tak beli kat Popular. Yang ni tak jumpa sangat kat Popular lah Kak. Yang Popular tu cari barang lain. Okay. Saya biasa beli dekat ni, Taman Melawati. Ataupun online je dah banyak dah. Cumanya kepuasan beli online dengan tak online ni, dia tak dapat menikmati kan. Sekejap saya nak buka ni. Tak boleh. Gunting pun tak jumpa. Okey, ni. Kita tengok ni. Okay, nampak tak dua ni? Nampak nampak tak? Beza kan? Ini dia kilat lah. Ini pakai Pantene. Okay. Ini pakai sabun biasa je. Shampoo biasa. Macam tu lah maksudnya. Okay. Ini lepas tu, ini buat teknik rebonding. Ini yang original ni dia tak rebonding sebab dia memang original. Okay, macam tu lah kalau kita nak tahu beza dia. Okay, dengan ada ubat-uban lagi. Macam gitu kan. Ini nampak shining terlebih ni. Ini yang nylon. Tapi kuasa penyerapan cat tu beza. Maksudnya kalau kita pakai original ni, dia punya bila kita celup, hasil dia tu lagi macam mana cakap, lagi lawa lah. Okey, penyerapan cat dia pun lebih lama. Macam ni cat calik sikit, lepas tu dah kena calik lain. Okey, tu beza dia. Okey, ini jenis brush. Okey, lepas tu yang ini palette knife. Palette knife ni apa benda? Ini bukan untuk bancuh simen bukan nak buat rumah ke nak buat apa-apa penggunaan simen, bukan Kalau ini yang kecil. Okey, dia ada banyak bentuk macam ni. Macam ni. Adalah banyak lagi. Okey, ni yang besi ni sedap sikit pakai. Ada yang saya beli mula-mula itu belilah yang plastik ni. Tapi tak syok macam ni kan. Ada yang plastik. Okay, yang ni tujuannya kalau kita nak buat teknik impasto ni, dia yang jenis okay, kita cat macam ni. Yang ni okay, nasib baik ada. Ini saya guna palette. Okay, palette teknik dia macam tu je. Dia tak ada nak berus lain. Dia dab macam tu je. Okay, jadi dia akan dapat tekstur macam ni, yang tak tentu arah ni. Sebab dalam lukisan kalau terlampau rata pun macam tak nampak real kan. Jadi tanah ni, tanah letrik ni kan, jalan tanah kat sawah padi ni, nak nampakkan dia macam bertekstur tanah. So kita pakai ni, ambil cat tu, tepik macam tu. Okay, itu kegunaan dia lah, untuk menipik macam tu. Contohnya macam bukit ni. Okay, bukit ni nampak tak? Kalau kita pakai berus, kita akan nampak macam ni, menggerutu-gerutu ni kan, dia tak dapat. Dia akan dapat rata macam ni. Okay, macam ni nampak. Ini berus kan, rata kan.
Okay, rata. Tapi untuk dapatkan tekstur yang menggerutu ni, korang kena pakai palette knife ni. Okay, ambil cat. Saya buat macam tu je. Tepik je. So, akan dapat macam ni lah. Ni. Baru kita pegang kan. Rasalah. Okay, macam tu. Dia bukan semua tempat yang kita boleh guna lah. Okay. Macam ni. Buat tak tu yang kalau kita pakai brush dia memang susah nak dapat ni yang terkeluar ni. Okey, so guna yang ni. Okey, itu okey. Yang ni bahan utama brush. Okey, bahan lain, bahan sampingan yang saya selalu guna. Okey, span. Okey, span. Tak kisah ni span basuh pinggan ke, span bahu ke. Asalkan span lah. Okay, span. Okay, span ni biasa saya guna untuk buat pembukaan awan. Macam ni kan. Okay, nampak tak? Bila kita guna span, permukaan dia ni kan macam tak sekata. So, bila kita dab kan macam tu, dia akan dapat lah bentuk-bentuk yang tak tentu arah ni kan. Kalau kita pakai brush, ni macam skema sikit. So, penggunaan span tu untuk dapatkan bentuk yang suka hati ni. Macam ni. So kita ambil cat macam tu. Yang ni ada saya dah buat tutorial sebelum ni kan. Macam tu je. Jadi dia akan dapat cat ni macam ni. Nampak ni pekat. Ni ada yang macam nipis-nipis. Sikit kan. Okey, itu kegunaan span. Okey, kegunaan span. Contohnya yang lain. Tak ada kot yang saya dah hantar kat orang. Okey, ni span. Dan satu lagi. Ni. Ini famous. Ini bukan sekadar untuk telinga ya. Tapi untuk cat pun saya pakai juga untuk buat bunga-bunga yang halus tu. Tapi kita tak pakai lah satu-satu macam ni. Saya biasa akan ikatkan dia. Okay, ikatkan, kumpulkan macam ni. Ikatlah dengan getah ke apa kan. Lepas tu, okay, yang ni kita celup dengan cat dan kita macam tu. So dia akan dapat corak-corak yang macam nak tabu-tabu macam ni lah. Lebih kurang. Okay, tu bahan-bahan yang kita guna. Sebenarnya banyak lagi bahan lain macam plastik bubble wrap tu. Apa lagi? Apa-apa je lah plastik pun boleh pakai untuk dapatkan macam-macam tekstur lukisan. Kalau kita nak buat semua pakai berus, memang lambat lah. Okay. Sikit lagi nak habis dah. Ni dah berapa jam dah ni? Okay. Satu lagi. Last sekali. Berus. Okay. Last sekali berus. Okay. Ni. Berus ni. Okay. Paling-paling kalau nak perlu ada siapa yang nanti nak belajar. Okay. Sedia. Kalau boleh lah. Kalau ni. Okay. Berus yang kita akan guna. Waalaikumsalam. Wawa tak apa. Nanti Wawa apa ni ulang balik lah Okay. Berus. Okay. Saya letak sini lah. Okey. Ini antara berus yang angkat lampu. Alamak, sekejap. Ada iklan. Iklan sekejap Anak. Nanti basuh tau. Okey, iklan Eka pula. Okey. Okey. Tengok berus pun ada macam-macam bentuk, nampak ni. Itu ini bukan sekadar berus makeup. Bukan berus makeup Saya tak ada berus makeup pun. Okey, macam ni. Nampak tak bentuk dia? Lepas tu petak ada tak? Petak ada. Itu ada. Mana lagi? Okey. Ini. Lain-lain ni nampak tak? Sama tapi lain. Macam mana tu? Okey. Lepas tu okey, berus ni. Okey, nampak buruk sikit. Nampak sangat memang mengguna kan. Okey, dan yang ini pun kita pakai. Ambil kau. Ni nak cat rumah ke apa. Okey, apa lagi? Ini. Okey, sekejap.
Okey, ni antara, nampak tak? Semuanya lain. Walaupun namanya sama, berus, tapi dia lain-lain lah. Okey, yang ini, okey, yang fan brush ni, okey, yang bentuk kipas ni, biasanya dia ada kegunaan dia mudah tau. Dia bukan macam, okey, contoh macam ni. Macam saya nak buat ni, kan, kalau kita nak pakai berus biasa, berus runcing tu, yang line brush tu, okey, contohnya macam ni, kan. Kita nak, kan ni halus. Kalau kita nak guna ni, jenuh lah. Jenuh tu, maksudnya kita nak buat cat satu, sikit. Jadi, dia agak makan masa. Maksudnya 1, 2, 3, 4. 4 kan? Ada 4 dot. So, kita kena buat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita pakai berus ni, okey, cat je. Dan, bukan macam ni tegak kan. Macam tu je. Okey, macam ni kan. Tekan je macam tu dah. Sekali je. So, dah jimat masa. Maksudnya cara pegang berus dengan cara kita nak letak kena betul lah. Tak semua berus yang kita guna macam ni. Bukan semua berus yang guna macam ni. Tapi ada berus yang kena guna macam ni. Ada kena macam ni. Ada kena macam ni. Macam tu. Ada yang kena tarik. Ada yang kena macam ni. Itu kegunaan setiap berus. Kena cubalah. Saya pun ada yang tak mahir lagi kan. Teknik. Macam kita nak buat kaligrafi tu. Tulisan hot tu. Okay. Ada yang macam ni. Macam ni. Okay. Macam untuk yang ni. Kan yang nak buat rumput-rumput ni. Saya guna berus ni. Okay. Dia tegak macam tu je. Kalau saya nak lebarkan sikit. Okay. Untuk yang macam ni. Nampak tak ni? Banyak kan? Kalau kita nak buat macam ni. Lambat pula. Saya terus buat macam ni. Saya lebarkan. Melintangkan tu. Terus macam tu. Okay. Kalau nak buat satu-satu. Saya tegakkan. Okay. Yang nak buat daun pokok kelapa pun. Pakai ni juga. Kita tarik je. Okay. Itu kegunaan berus yang bentuk kipas ni. Kemudian, okay, untuk macam ni. Ini biasa kita nak buat kelopak bunga. Kelopak bunga. Dia ada teknik dia. Ini saya nak tunjuk sekarang ke ataupun yang lain. Saya rasa nanti untuk sesi kedua pula saya tunjuk macam mana kita nak tarik guna berus. Okay, antara contoh berus. Paling-paling kalau perlu ada, cari berus yang halus satu. Okay. Lepas tu cari berus kipas. Berus kipas ni. Okay. Yang perlu, yang kalau ada semua lagi bagus lah. Tapi ada jual tau. Ada jual yang set. Macam-macam ada. Okay. Yang ni yang flat brush ni. Yang rata. Okay. Ada satu punya ni lah. Satu. Berus. Berus tak payah lagi lah. Sebab kalau kita nak praktis tak payah. Ini untuk permukaan yang besar. Contohnya macam kata saya nak cat ni. Background yang biru ni. Sebab besar ni dalam 2 kaki setengah. Jadi takkan saya nak pakai berus ni. Kan? Takkan saya nak pakai macam tu. Jenuh lah. So, kita macam nak cat rumah, kena pakai berus yang besar lah. Macam ni. Sekali tarik je. Macam tu. Puas hati. Okay. Ini kita tak perlulah. Buat masa ni. Okay. Yang palette ni apa semua pun, kalau nak, boleh. Kalau tak nak pun, tak apa. Kita nak praktis teknik dulu. Teknik guna berus. Okay. Cari je berus yang macam biasa. Rasa dekat kedai lukisan, dia memang dah ada jual tau. Satu set tu ada dalam 6-7 berus. Macam-macam pattern. Dalam tak mahal pun. Rasa tak sampai RM10 pun. Untuk satu set. Sebab satu-satu ni pun dalam RM1. RM1 lebih, RM2. Ada saiz. Macam ni pun ada banyak saiz. Okay, nampak? Dia ada saiz 3 ni. So nanti boleh beli. Kalau tak tahu, boleh WhatsApp saya. Tanya kat mana nak beli ke. Nak beli dengan saya, kena tunggu saya turun pergi beli cari barang lah. Okay. Ataupun beli online pun ada. Okay, so untuk malam ni saya explainkan tentang kegunaan ni saja. Nanti kalau free akan datang, saya ajar macam mana nak guna berus. Okay. Okay, terima kasih. Ada nak tanya apa-apa ke? Kalau tak ada, saya off dulu.